li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Fattahu ya Fattah ya Alimu ya Alimu bika nasta'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah taala. Kita sambung pengajian kita tafsir surah An-Nazi'at. Waalaikumsalam Ibu Maimunah, Ibu Bahariah, Ibu Nurul Aini, masya-Allah. Ayat yang ke-27 hari ni kan. Hari tu sampai ayat 26 kan. Maknanya hari ni kita mula ayat yang ke-27, betul kan? Alhamdulillah. Mula ayat yang ke-27 ibu ayah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أأنتم أشد خلقا السماء بناها سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها صدق الله العظيم. Ayat 27 ibu ayah. Antum asyaddu khalqan amis sama. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antum sahaja maksudnya adakah. Antum tu ada dua perkataan, hamzah dan juga antum. Hamzah pertama maknanya adakah. Jadi sahaja adakah antum. Jadi ibu ayah biasa tak jumpa antum lagi dekat mana biasa ibu ayah jumpa? Kalau saya biasa baca surah tu, dekat mana ibu ayah jumpa perkataan antum lagi? Ada satu surah yang biasa dibaca. Surah apa tu ibu ayah kalau ibu ayah biasa baca? Cuba ingat balik. Surah Al-Waqi'ah ibu ayah. Nanti ibu ayah cuba tengok surah Al-Waqi'ah. Jadi paling kurang kalimah antum ini ibu ayah dah tahu dah. Ya. Tengok nanti dalam surah Al-Waqi'ah. Ibu ayah, antum ada dua kalimah, hamzah dan juga antum. Hamzah yang kita baca itu maksudnya soalan, adakah antum kamu semua, adakah kamu semua, yakni kamu semua manusia lah, kamu semua manusia, asyaddu ni lebih payah. Asyaddu ni kalau kita kata seorang yang syadid, contoh dia ni seorang yang syadid, maksudnya dia seorang yang keras, dia seorang yang payah. Kalau kita nak apa contohnya bermuamalah dengan dia, dia sangat syadid, dia sangat payah. Kalau dia jaga satu hukum tu dia pegang sungguh-sungguh, itu orang syadid, dia sungguh-sungguh. Tapi kalau kat sini asyaddu sangat paling payah, paling susah, paling rumit, macam tu. Jadi asyaddu di sini boleh kita panggil isim tafdil. Isim tafdil. Isim tafdil ni maknanya paling lah, paling. Cuba tengok apa terjemah ibu ayah kalimah asyaddu. Apa terjemah asyaddu dalam Quran terjemah ibu ayah? Cuba ibu ayah terjemahkan asyaddu dalam Quran terjemah ibu ayah. Waalaikumsalam Ibu Masina, masya-Allah. Nampak ibu ada lebih
Ada makna lebih, lebih hebat. Lebih hebat maksudnya hebat dari segi apa? Dari segi payah. Dari segi payah. Okey. Kita tengok ibu ayah, langit. Langit besar ke kecil ibu ayah? Banding kita manusia ni, langit besar ke kecil langit tu? Allah cipta langit tu ibu ayah, bukan yang kita tengok kat atas kita ni. Bukan atas kita ni. Langit Allah Ta'ala cipta. Allah Ta'ala cipta langit tanpa tiang. Ibu Bahariah punya terjemah lebih sukar. Jadi boleh makna hebat, boleh makna sukar, boleh makna payah, boleh makna susah. Ada tak selain terjemah ibu-ibu ayah yang hebat dan sukar? Ada tak terjemah selain hebat dan sukar? Ada tak? Lebih hebat, lebih sukar yang anda bagi? Ada tak terjemah yang lain daripada lebih hebat dan lebih sukar? Ada tak? Tak ada ibu? Tak ada Okey, tak apa. Jadi asyaddu tu kenapa lebih? Kerana kita panggil tu sangat. Haji Ramli sangat lah, bukan lebih, sangat tak apa. Sangat ke lebih, lebih kurang yang makna? Yang penting ada makna tafdil. Tafdil ni lebih ataupun lebih lah. Sangat ke lebih ke sama je. Khalq lebih dari segi apa? Dari segi khalqan, dari segi ciptaan. Dari segi ciptaan, mana yang lebih? Kalau nampak zahir mata, mana yang lebih susah? Pada manusia kita nampak langit lebih susah cipta. Kita ni kecil aja. Mana susah ibu ayah? Antara kereta dengan skru dekat kereta. Ibu ayah fikir sendiri, nak buat kereta payah ke ataupun buat skru kereta payah? Mana lebih payah? Kereta sebiji itu lagi payah daripada skru kereta. Jadi ibu ayah, kalau orang boleh buat kilang kereta, orang tu dia buat kereta dia keluarkan kereta, skru tu ada masalah tak pada dia? Skru yang komponen kereta tu, skru yang kecil itu ada masalah tak untuk dia buat? Kereta pun dia boleh buat. Macam tu lah ibu ayah. Langit ni Allah Ta'ala boleh buat. Setakat kita manusia yang maha kecil ni, yang maha kerdil ni, langsung tak ada apa-apa pun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagilah mudah Allah Ta'ala nak buat. Tapi manusia yang kecil ni yang sombong. Kita lah ibu ayah, kita ni manusia yang kerdil ni, dah lah kerdil, tak ada apa-apa. Kita yang sombong pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kena sedar lah ibu ya, kita kena sedar diri kita ni siapa. Inilah manusia yang maha lemah. Beri ibu ayah insyaAllah ya. Okey. Belum balik kat sini. Antum asyaddu khalqan, adakah kamu semua asyaddu yang lebih payah khalqan dari segi ciptaan? Amis sama, asalnya as-sama, ataupun as-sama langit. As-sama maksudnya langit. Dari segi payah cipta tu, kalau ikut otak kita, akal kita, mana lagi payah? Mesti kita fikir langit lagi payah pasal langit tu lagi besar daripada kita. Jadi kalau kita sendiri fikir macam tu, siapa yang bina langit tu? Banaha. Ayat seterusnya, hujungnya banaha. Apa dia bana? Ibu ayah, dalam bahasa Arab kita ada fi'il madhi bana, fi'il mudhari'nya yabni, masdarnya binaan. Kita ambil bahasa kita jadi bina, membina. Kan? Bahasa kita ambil bahasa Arab, perkataan bina itu ibu ayah, bahasa kita ambil daripada bahasa Arab. Fi'il madhinya bana, mudhari'nya yabni, masdarnya binaan. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bana, dia yakni Allah telah membinanya. Dia yakni Allah telah membinanya. Bana fi'il madhi. Siapa ibu ayah? Bana fa'ilnya dhamir huwa, dalam bana tu ada dhamir huwa. Kembali pada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Banaha, dia telah menciptakannya. Tengok terjemah, tengok dari segi bahasa ibu ayah. Asyaddu khalqan maksudnya as'abu khalqan, yang lebih payah ciptaan. Amis sama maksudnya, amis sama ataupun langit maksudnya manusia yang lebih payah dicipta ataupun langit yang lebih payah untuk dicipta. Di ujung ayat Allah sebut banaha, dia telah menciptakannya, nya tu langit. Ibu ayah, kenapa as-sama' tu dikira mu'annas? Cuba jawab ibu ayah. Ingat tak? Kenapa kalimah as-sama' dikira mu'annas? Kenapa ya?
Cuba ibu ya. Ingat balik. Kenapa kalimah as-sama dikira muannas ibu ya? Isim alam tak semestinya muannas ke Asliza. Tu apa alamat kalimah as-sama tu, kita kata banaha, dia telah menciptakannya, iaitu as-sama muannas. Kenapa as-sama tu muannas? Berpasangan dengan bumi pada perpasangan. Okey, boleh, tapi yang lain ibu Bahar ya. Bukan Hamzah ibu Fairuz, bukan Hamzah Kak Asliza. Apa namanya? Alif apa namanya ibu ayah? Alif mamdudah. Alif mamdudah begitu. Boleh? Berpasangan pun betul juga ya. Langit berpasangannya bumi. Okey. Kalau alif hamzah tu dipanggil alif mamdudah. Boleh ibu ayah ya, insya-Allah. Jadi banaha, dia telah menciptakannya, iaitu langit. Apa maksudnya dari segi apa? Bayan likaifiyati khalqiha wal mas'ul yujib. Wala budda an yakun al jawab as-sama. Okay. Jadi ibu ya, minta tolong mute ya. Siapa yang tak mute? Ada bunyi. Okay, ibu saya mute ya. Okey. Ibu ya, tadi kan ada soalan, antum asyaddu khalqan amis sama? Adakah kamu lebih sukar ciptaan ataupun langit yang lebih sukar? Maka jawabnya, banaha, Allah Ta'ala telah ciptakannya, ni apa? Iaitu langit. Langit. Maka siapa yang lebih payah Allah cipta? Ikut fikir pada Allah Ta'ala tak ada yang lebih payah, tak ada yang senang. Pada Allah semuanya mudah. Tapi pada fikiran kita ni nampak zahir, mana yang lagi susah? Lagi susah pada pandangan kita lah manusia. Okey. Jadi Allah sebut apa? Rafa'a samkaha fasawwaha. Rafa'a, Allah Ta'ala telah, rafa'a maksudnya ibu ya, rafa'a Allah Ta'ala telah rafa'a ni Allah Ta'ala telah mentafsirkan bagaimana Allah membina langit tu. Rafa'a, Allah Ta'ala telah mengangkat. Rafa'a tu maksudnya mengangkat. Ibu biasa tak dengar kita kata, saya merafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran. Biasa dengar tak ibu ayah? Saya merafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran. Dalam ucapan-ucapan kan? Ibu faham tak apa maksud rafa' tu? Rafa' tu saya mengangkat. Saya mengangkat setinggi-tinggi kesyukuran. Ini bahasa kitab lama ibu ya. Ibu Maslina, saya meninggikan. Saya meninggikan, saya mengangkat. Angkat tinggi-tinggi. Ibu ayah, ini bahasa ulama-ulama kita. Ulama kita ambil daripada kitab dan gunakan bahasa ini dalam bahasa Melayu. Merafa'kan. Merafa' sembah, mengangkat sembah, meninggikan sembah. Contoh macam itulah. Ya ibu ya. Jadi rafa'a Allah Ta'ala telah mengangkat samkaha. Apa terjemah samkaha ibu ya? Apa terjemah samkaha? Maksudnya miqdar irtifa' minal asfal ilal a'la. Dan terjemah begitu, miqdar al-irtifa', kadar angkat daripada bawah ke atas. Maksudnya meninggikan. Mengangkat. Apa terjemah samkaha ibu ya? Terjemahnya apa? Bangunannya, betul. Bangunannya. Samkaha ni dalam tafsir bagi tahu miqdar irtifa' minal asfal ilal a'la. Bangunan dibina daripada atas ke bawah ke atas. Bangunan kita ni dibuat atas ke bawah ke atas. Adakah yang bina daripada atas ke bawah? Bawah ke atas kan? Tu. Rafa'a samkaha, daripada bawah ke atas. Okey. Fasawwaha. Ini baru terjemah, baru tafsir ya, baru terjemah. Maka sawwa. Apa sawwa? Sawwa ni maksudnya Allah menyamaratakan, Allah menyempurnakan. Allah sempurna dari segi apa? Ja'alaha mustawiyatal khalqi mu'tadilatan muhkamatan bila aibin. Allah jadikan langit ini mustawiyatal khalqi, ciptaannya sempurna, mu'adalatan seimbang, muhkamah sempurna habis, bila aibin tanpa sebarang aib. Kan ibu yang kita belajar dalam surah Tabarakalladzi dulu, Allah Ta'ala perintahkan supaya tengok ke langit. Nampak tak kekurangan Allah Ta'ala? Kemudian tengok lagi ke langit 2 kali.
Bahkan tengok berulang-ulang kali pun cari kelemahan ataupun aib pada ciptaan langit sahaja. Hal tara min futur, kamu nampak tak sebarang kekurangan? Surah At-Tabarakalladzi. Ibu ayah cuba tengok balik nanti yang kita belajar dulu sebelum ni. Allah cipta langit yang besar tanpa sebarang aib. Ibu ayah, bawah langit pertama saja, langit ada 7 lapis. Bawah langit pertama saja ibu ayah, apa yang ada bawah langit pertama? Macam-macam ada bawah langit pertama kan? Bawah langit pertama macam-macam ada. Bawah langit pertama, langit dunia. Bila kita kata langit dunia, bukan langit dunia kita nampak bumi ni. Langit dunia, langit yang paling dekat dengan kita. Bawahnya ada bintang-bintang, ada planet-planet. Ada tak berlangkah bintang sama bintang? Ada tak berlangkah planet dengan planet? Planet yang kita tahu, planet di dalam galaksi Bima Sakti saja. Dalam 9 planet. Itu hanya bawah galaksi Bima Sakti yang kita duduk. Galaksi di atas langit sana, bawah langit pertama, atas langit bumi kita ni, ada beribu-ribu galaksi lain yang kita pun tak dapat nak tempuh galaksi tu. Tak dapat nak jumpa. Tak mampu manusia ni, lemahnya kita ibu ayah. Semuanya Allah ciptakan sempurna. Jadi manusia nak berlagak dengan Allah Ta'ala ni, nak sombong ni, fikirlah kamu ni, yang kamu kata kamu takkan kembali di akhirat nanti, kamu tu payah sangat ke Allah Ta'ala nak cipta? Hilang kereta, hilang satu nut, nut kereta hilang. Kena buat nut baru. Susah ke senang? Dah ada dia punya model dia, dah ada dia punya mesin dia, ya Allah senang je keluarkan nut tu. Kereta hancur pun, kereta rosak pun, nak buat kereta baru tak ada masalah. Apatah lagi satu skru ataupun nut yang hilang. Manusia ni ibu ya, maha kerdilnya kita ni, bila Allah Ta'ala matikan kita, nak hidupkan balik di akhirat sana, di alam lain, susah kepada Allah, langsung tak ada masalah pada Allah ibu ayah. Tapi manusia ni sombong. Dia rasa dia lah paling hebat. Dia rasa dia lah paling kuat. Dia rasa dia boleh lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia rasa azab Allah Ta'ala itu adalah perkara yang mitos, tahyul, dongeng. Padahal ibu ayah, kehidupan lepas mati itu benar. Kebangkitan itu benar. Mahsyar itu benar. Hisab itu benar. Diberi buku catatan amal, tangan kanan, tangan kiri, itu benar. Syurga itu benar. Neraka itu benar. Sirat itu benar. Dalam Quran sebut semuanya benar. Kita beriman dengan ghaib. Jadi boyah manusia, kita ni manusia boyah jangan sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Banding kita dengan langit yang kita nampak ni boyah. Ulama beritahu kenapa Allah sebut perbandingan yang dengan benda yang kita selalu nampak. Langit, kita nampak langit ni ni yang kita nampak ni langit bumi ni, belum langit pertama, keseluruhan langit pertama yang di bawahnya banyak-banyak bintang tu kita nampak sekadar mata kita saja. Itu pun tak mampu untuk kita lawan ciptaan Allah Ta'ala, apatah lagi Masya Allah Tabarakallah bila diperbandingkan manusia dengan langit ni. Maha lemahnya kita ibu ayah ni, maha lemahnya kita. Banaha, dia telah menciptakan langit. Rafa'a, dia telah mengangkat samkaha, pembangunannya. Fasawwaha, fa, maka sawwa. Ibu ayah, di antara kegunaan fa ni, antara kegunaan fa adalah kita dia tidak ada macam renggang masa yang lama. Contoh saya kata ibu dengar betul-betul ya. Ja'a Zaidun wa Ahmad. Ja'a Zaid wa Ahmad. Siapa datang dulu ibu ayah? Ja'a Zaid wa Ahmad. Zaid dan Ahmad datang. Siapa datang dulu? Kalau kita kata tadi Ahmad dengan Zaid datang, siapa yang datang dulu? Boleh tak? Kedua-duanya boleh tak? Mana-mana satu boleh tak? Boleh kan? Tadi Zaid dan Ahmad datang. Zaid dan, saya gunakan dan, Zaid dan Ahmad datang. Jadi timbul tak? Siapa datang dulu? Zaid ke Ahmad? Tak timbul. Pasal apa? Saya gunakan dan. Nak kata Zaid datang dulu boleh, Ahmad datang dulu boleh. Tapi kalau saya kata tadi Zaid datang kemudian Ahmad, siapa datang dulu? Zaid datang dulu. Datang dulu. Kemudian baru Ahmad. Ada tempoh masa dia, ada summa kemudian. Tapi kalau saya kata tadi Zaid datang sejurus kemudian Ahmad datang. Jadi bila saya kata sejurus kemudian Ahmad datang, tempoh di antara Ahmad dengan Zaid tu, Zaid datang dulu. Sejurus kemudian Ahmad datang. Jadi Ahmad datang tu lambat ke betul-betul sekejap? Betul-betul lepas Zaid masuk.
Lepas Zaid datang. Ibu ayah dengar saya kata. Tadi Zaid datang. Kemudian Ahmad. Satu lagi. Tadi Zaid datang. Sejurus lepas itu Ahmad datang. Mana yang Ahmad datang betul-betul sekejap aja selepas Zaid datang? Sejurus selepas ke ataupun kemudian? Jawapannya sejurus selepas. Sejurus selepas itu dalam bahasa Arab kita gunakan fa. Kita gunakan fa. Jadi ibu ayah di sini fasawwaha, Allah Taala ciptakan, tak payah tunggu lama, tak payah nak cek betul ke tak betul aku cipta ni sempurna ke tak sempurna. Allah cek dulu langit ni bocor ke tak bocor, tak. Allah kata rafa'an samkaha fa sawwaha. Sejurus Allah ciptakan dah memang confirm sempurna dah. Sejurus Allah cipta sempurna dah. Tak payah nak cek-cek lagi. Nampak tak? Faham tak ibu ayah kegunaan fa sini? Ibu ayah boleh faham tak kegunaan fa sawwaha? Fa itu boleh faham tak sekarang ni? Kegunaan fa tu. Jadi bagus ibu-ibu Ibu Sailah bagus. Jadi kegunaan fa itu memberi makna sejurus selepas. Tak payah Allah cipta langit, Allah cek dulu betul ke tak betul, ada tak bocor dekat langit, bintang-bintang ni kedudukan betul ke tak betul, tak. Hebat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibu ya, itu penting penting kita faham. Faham betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita faham cara yang betul. InsyaAllah ibu ayah. Syukur sangat. Syukur pada Allah Ta'ala. Allah beri kita duduk dekat Malaysia ni. Yang Malaysia ni kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kita ni bukannya Syiah. Kita tidak berfahaman dengan fahaman Wahabi di Malaysia ni. Alhamdulillah. Ibu, silakan ibu. Masya Allah, tabarakallah. Moga Allah mudahkan urusan ibu ya, insya Allah. Okey. Syukur sangat ibu ya. Kita dapat di Malaysia ni banyak ulama-ulama yang ikhlas, yang bawa kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Carilah ibu. Para ulama ni ramai dekat Malaysia ni. Malaysia ni ramai ulama. Masya Allah, tabarakallah. Cuma kita kena carilah. Kita kena cari. InsyaAllah ibu ayah ya. Balik kat sini. Okey. Dan bila kita kata sawwaha tu, fasawwaha, maka Allah Taala lantas, boleh terjemah lantas. Cuba tengok terjemah ibu ayah, apa dia fasawwaha? Fa saja. Lantas ke, maka ke, apa terjemah ibu ayah? Justru ke, apa terjemah fasawwaha? Saya nak fa saja. Lalu, bagus ibu, lalu. Lalu, betul, Masya Allah, lalu. Okey. Jadi, lalu tu ibu, cantik, terjemah lalu cantik. Lalu tu menunjukkan ada tempoh masa lama ke sekejap? Kalau kita faham, lalu tu menunjukkan perbezaan masa yang lama ke sekejap sangat? Sekejap. Ahmad minum ubat, lalu tidur. Maksudnya, sat sangat. Sat. Ibu Asimah, sat. Ahmad minum ubat, lalu tertidur, maksudnya kesannya sangat cepat. Tapi kalau Ahmad minum ubat, kemudian dia tidur. Kemudian tu mungkin ambil masa sejam ke, setengah jam ke. Tapi kalau Ahmad minum ubat, lalu tidur, maksudnya ubat tu memang kesannya cepat. Macam tu. Itu beza antara fa, summa dengan wa tu. Nampak ibu ayah ya? Okay. Bihaitsu ja'ala kulla juz'in fi mawdi'ih. Dari segi macam mana kata fasawwaha tu Allah Taala menyempurnakan tu macam mana? Dari segi bahasanya Allah Taala menjadikan semua juzuk di tempat masing-masing. Bumi ini tempat bumi, bawah langit ini tempat bumi. Ini tempat matahari, ini tempat planet-planet, ini tempat bintang-bintang, semua bintang-bintang. Semua bintang, ini tempat dia hingga jadi buruj. Macam-macam lah. Semua tu Allah cipta dengan sempurna, tak payah duk fikir ibu. Allah Ta'ala tak macam tu. Allah Ta'ala Maha Pencipta, dia cipta semua dah sempurna. Tanpa ada perancangan, tanpa ada model, tanpa ada plan. Tu kita kena faham siapa Allah Ta'ala ni yang kita sembah ni. InsyaAllah ibu ayah ya. Okey. Ulang balik. Jadi, antum, adakah kamu semua asyaddu, lebih susah khalqan dari segi ciptaan, amis sama, ataupun langit yang lebih susah? Banaha, dia yakni Allah Ta'ala telah ciptakan langit. Macam mana Allah cipta? Rafa'a, Allah Ta'ala telah mengangkat samkaha, bangunannya. Langit itu di bawah ke atas. Fa, maka sawwaha, Allah Ta'ala menyempurnakan ciptaan langit. Itu baru terjemah. Tengok tafsiran. Tengok tafsiran ibu ayah ya. Ibu ayah, cuba ibu jawab pada saya. Ibu ayah nak cepat habis ke nak faham?
kalau nak faham, saya akan baca satu persatu yang ditulis oleh pengarang kitab. Ini pengarang tafsir Al-Munir ni, Syekh Wahbah Zuhali almarhum. Saya akan baca satu persatu. Dalam kitab ni, bahasa Arab, saya baca dan ibu-ibu faham tafsiran dia. Bagus ibu ya. Kita jangan kejar cepat habis ibu ya. Kejar faham. Salin sikit-sikit, salin. Satu ayat sehari pun tak ada masalah. Penting ibu-ibu yang faham. InsyaAllah ya. Okey. Saya bila balik daripada ziarah makam para ulama, ziarah para ulama dan juga ulama-ulama kita yang dah meninggal, para wali Allah Ta'ala, kita baca dia punya manaqib, dia punya sejarah hidup ibu ayah. Apa yang datang pada hadis saya ni, saya rasa semangat, lagi semangat. Saya nak masuk dalam masyarakat. Jumpa apa ni, contohnya kita ada internet sekarang ni, gunakan internet tu sebarkan agama. Kalau di masjid-masjid cerita lain. Ni saya gunakan internet ni untuk sebarkan agama. Dan para ulama dulu, Masya Allah Tabarakallah, bila kita baca para ulama dulu tak ada minta bayaran ke apa ke, kita pun malu sebenarnya. Jadi untuk kaedah-kaedah, untuk kaedah pengajian, untuk yang belajar kaedah tu, surah Miftahi ke apa ke, itu ada yuran lah. Tapi untuk yang macam ni memang tak ada yuran. Kalau ada orang yang apa ni infak saja, alhamdulillah. Tak ada tak apalah. Allah Taala yang bagi rezeki, insya-Allah bayarnya. Okey. Jadi tafsiran dia, ay hal antum ayyuhan nas, adakah kamu semua wahai manusia, as'abu khalqan ba'dal maut. Lepas kamu mati nanti, susah sangat ke nak cipta kamu ni lepas kamu mati ni? Wa ba'thukum ashaddu 'indakum wa fi taqdirikum min khalqis sama'. Ya, adakah kamu rasa kebangkitan kamu itu lebih susah daripada Allah Ta'ala nak cipta langit? Langit yang besar Allah cipta tanpa ada plan. Kamu ni manusia, bila kamu mati nanti, bila kamu bangkit balik, Allah Ta'ala dah pernah cipta kamu. Dah pernah cipta kamu untuk bangkitkan balik benda yang Allah Ta'ala dah pernah cipta. Mudahlah pada Allah Ta'ala, lagi mudahlah. Bahasanya macam tu lah. La syakka bi anna sama asyaddu khalqan. Tidak syak lagi. Maka soalan ini dipanggil soalan yang tak payah dijawab. Kita untuk berfikir. La syakka bi anna as-samaa ashaddu khalqan. Tidak syak lagi bahawasanya langit adalah ciptaan yang lebih dahsyat, yang lebih payah. Kama qala ta'ala, seperti mana firman Allah Ta'ala, la a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Surah Ghafir, surah Taubah, ayat 57. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh ciptaan langit dan bumi adalah lebih besar daripada ciptaan manusia. Allah sendiri bagi tahu ciptaan langit dan bumi ni, Allah cipta ni langit yang 7 lapis dan bumi lebih hebat, lebih besar daripada ciptaan manusia. Wa qala subhanahu, cuma ayat lain Allah bagi tahu manusia paling sempurna lah. Paling sempurna, paling ahsan taqwim, sebaik-baik kejadian. Tapi nak kata dari segi zahirnya, yang lagi besar ciptaan adalah langit dan bumi. Wa qala subhanahu, awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum. Surah Yasin. Takkanlah Allah Ta'ala yang cipta langit, yang cipta bumi, maksudnya takkanlah tidak mampu Allah Ta'ala yang ciptakan langit, ciptakan bumi untuk mencipta yang seumpama dengan mereka. Okey. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, faman qadara ala khalqis samai ذات الأجرام العظيمة التي يتحدث عنها علماء الفلك والفضاء بدهشة وفيها من عجائب الصنع وبدائع القدرة ما هو واضح كيف يعجز عن إعادة الأجسام التي أماتها بعد أن خلقها أول مرة. Kita bagi tahu barang siapa, maka siapa yang mampu untuk cipta langit ni, Zatal Ajram Al-Azimah, langit yang besar ni ibu ya, langit yang luas terbentang, yang jirim-jirimnya luas, allati yatahaddatsu anha ulama'ul falaki wal fada' bidahsyah, yang mana para ahli astronomi
menceritakan dengan penuh dahsyat ciptaan langit. Ibu ayah biasa tak tengok dokumentari pasal langit yang NASA keluarkan? Planet-planet, pasal bintang-bintang di langit, pasal macam-macam lah. Saya pun nak terangkan tak faham sangat kan. Kita kurang tengok video-video tu. Tapi kalau ibu tengok video tu, ibu akan rasa, ya Allah hebatnya ciptaan Allah SWT. Dekat langit tu macam-macam ada. Laut pun kita tak dapat nak teroka. Dalam bumi ni ada laut banyak. Tak dapat nak teroka. Kalau orang masuk dalam, dia ambil video semua, kita terkejut. Ya Allah, macam ni dalam laut rupanya. Dalam sana, Masya Allah, ada banyak rahsia-rahsia dalam laut. Itu baru dalam bumi. Ini dekat langit sana yang kita tak mampu nak pergi ni. Ya Allah, ibu, hebat Allah Ta'ala ciptakan. Jadi, langit ini, selain daun pun macam-macam ibu kan. Itu baru selain daun. Masya Allah, tabarakallah. Wa fiha min ajaib sunni. Di langit sana macam-macam keajaiban ciptaan, ya, dan kudrat Allah Ta'ala yang tak terfikir di akal kita ni. Kaifa yu'jizu i'adatil ajsam. Macam mana langit pun Allah Ta'ala boleh cipta yang hebat ni untuk mengembalikan jasad manusia yang Allah matikan setelah dulu Allah Ta'ala pernah cipta. Lagilah mudah pada Allah Ta'ala, ibu ayah. Jelas ya? Jadi faham tak ayat ni? Antum asyaddu khalqan amis sama, ini adalah cabaran kepada manusia. Allah tanya kepada manusia, hai manusia yang kata tak ada hari kebangkitan. Hai manusia yang kata tak ada hidup selepas mati. Oi manusia yang macam ni. Kamu ni payah ke nak cipta ataupun langit tu lagi payah? Langit yang besar, ciptaan yang besar, yang hebat, macam-macam ada dalam tu pun aku boleh cipta. Kamu ni wahai manusia yang kerdil, dah lah pernah dicipta, mati, tinggal nak bangkitkan balik saja nanti lepas daripada mahsyar pada hari kiamat. Sangatlah mudah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jelas ibu ayah ya. Summa bayyana Allah Ta'ala sifat khalqis sama. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan sifat ciptaan langit itu macam mana. Wa annahu banaha bi dhammi ajza'iha ba'daha ila ba'd. Allah Ta'ala telah menciptakan langit dengan menyekalikan satu demi satu juzuk-juzuk dia. Ma'arabtiha bima yumsikuha hatta sarat bina'an wahidan. Ibu dekat langit tu macam-macam ada planet, ada bintang, ada bulan, ada matahari. Ya, untuk bumi satu matahari. Tempat-tempat lain ada dia punya bintang-bintang dia, matahari dia. Matahari ni ibu bintang, dan matahari untuk bumi ni adalah bintang terkecil daripada semua bintang yang ada bawah langit pertama. Bawah langit pertama jutaan bintang. Bintang terkecil adalah matahari yang kita ada sekarang ni. Itu bintang terkecil. Bintang terkecil ibu ayah. Okey. ورفع ثخانتها في الجو وجعلها كالبناء المرتفع فوق الأرض بدون أعمدة. الله أكبر. Masya Allah, tabarakallah ibu ayah. Allah jadikan macam binaan tu tapi tak ada tiang. Ibu ayah, kalau kita tengok KLCC, kita tengok Menara Kuala Lumpur, ada tak lampu kat atas? Ada lampu kan? Ada lampu yang diterangkan yang menyala, KLCC ada lampu dia. Ada tiang tak? Ada tiang tak ibu ayah daripada bumi naik ke atas? Ada tiang ke tidak ada? Boleh tak lampu tu terpacak sendiri kat situ tanpa ada tiang yang menyokong? Ada tak? Boleh tak ibu ayah? Atas langit sana tu yang tinggi 400-500 meter di atas kita, yang mencakar langit tu, kita nampak lampu tapi tak ada tiang. Tak boleh ibu ayah. Tak boleh kan? Tak boleh. Tapi ibu ayah ni semua dekat atas langit tu ada bulan, ada bintang, ada matahari, ada macam-macam kat atas tu. Allah letak dekat atas, Allah satukan bawah satu langit dan tak jatuh, macam melekat, tak jatuh. Tanpa tiang. Itu Allah dan kita bagi tahu, ya. Wa ja'alaha kal bina, Allah telah menjadikan langit ni seperti satu binaan al-murtafi' yang tinggi, fawqal ardi, di atas bumi, biduni a'midah, tanpa sebarang tiang. Wa ja'alaha 'aliyatal bina, dah tu Allah jadikan tinggi pula tu langit. Tinggi pula langit, bukan setakat langit bumi ni. Langit untuk bumi kita nampak biru sekarang ni. Langit sana, atas lagi macam-macam, ada planet, ada bulan bintang kat atas tu. Mustawiyatal khalqi, sempurna ciptaan. Mu'addalatil syakli, bentuknya sempurna. La tafawut fiha wala iwijaj,
Tidak ada sebarang yang terpesong, lengkap, tepat pada paksi dia. Ibu ya, saya ulang balik. Tepat pada koordinat dia, pada paksi dia, Allah letak tepat. Hingga kan ibu ya, apa buktinya? Hingga kan untuk bumi saja, kerana tepatnya paksi bumi ni, wasyamsu tajri limustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Matahari berjalan pada paksi dia. Itulah dia ketetapan Allah Ta'ala yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Matahari bergerak ikut paksi dia. Pusing, dia pun pusing. Bersama-sama ikut paksi dia, orbit dia. Dia ada paksi dan dia ada orbit dia. Bukan matahari saja, semua planet bawah langit pertama ini, semua sekali bawah langit ni, semuanya ada paksi dan orbit dia dan bergerak. Oleh kerana itu tak berlanggar. Oleh kerana itu tak berlanggar sampai sekarang. Daripada awal dicipta sampai sekarang tak berlanggar. Tak berlanggar Bila berlanggar? Bila kiamat nanti akan berlaku pelanggaran, langit ni akan terlipat. Langit ni akan terlipat oleh Allah Ta'ala. Bila dilipat langit, seolah-olah kalau bumbung kita ni ada lampu-lampu, bila bumbung roboh, apa jadi pada lampu-lampu berguguran kan? Begitu juga apabila langit ni dilipat oleh Allah Ta'ala, semua bintang-bintang tu dah tak ada tempat untuk sangkut lagi dah. Macam itulah bahasa kita, tak ada tempat untuk dia bernaung. Maka akan jatuh bintang-bintang. Masa itu berlaku kiamat ni akan berlaku kiamat. Jadi nak kata apa? Semuanya Allah cipta fasawwaha. Allah sempurnakan ciptaan tu. Wala futur wala syuquq. Tidak ada sebarang bocor pun. Tak ada sebarang bocor pada langit. Ada tak ibu nampak dekat langit ni? Sebarang kebocoran ke langit. Langit tu memang tidak ada penghalang pun kita nak tembus langit tu. Tapi nampak tak sebarang dekat langit tu yang bocor ke apa ke, yang tak sempurna dekat langit, Allah terlupa nak cantumkan ke apa ke? Tak ada. Semuanya sempurna. Bi an abda'a fi khalqil kawakib al-'adidah allati tafuqul malayin. Ibu ya tafsir bagi tahu. Allah menciptakan bintang-bintang yang berbilang-bilang, tafsir bagi tahu, yang melepasi berjuta-juta bintang kat langit. Berjuta-juta bintang kat langit. Ada profesor seorang beritahu saya masa kita belajar di madrasah dulu, dia bagi ceramah, dia beritahu dekat langit sana, yang bintang kita nampak sekarang ni adalah bintang-bintang yang cahayanya sampai kat bumi. Ada jutaan lagi bintang-bintang dekat langit sana yang bercahaya dan sampai sekarang tak sampai lagi cahaya kat bumi. Bayangkan ibu ya, berapa kelajuan cahaya. Cahaya yang sangat laju itu ibu ya, yang sesaat boleh menerangi sejauh mata memandang. Cahaya tu ibu ya. Allahu Akbar. Untuk ada bintang-bintang yang sampai sekarang cahayanya tak sampai kat bumi ni. Itu semua bawah langit pertama baru. Itu semua baru bawah langit pertama. Ya Allah, hebatnya Allah cipta langit ni ibu ya. Setakat kita ni, saya ulang banyak kali ni biar kita faham. Setakat kita ni yang tak sedar diri ni, yang tak buat saya lah, kita ni yang tak buat persediaan nak mati ni untuk bertemu Allah Ta'ala, kita muhasabahlah diri kita ibu ya. Kita tak tahu mati bila. Saya tak tahu mati bila. Ibu-ibu yang tak tahu mati bila. Sebelum mati ni kita kena buat persediaan. Sebelum mati ni kita kena pastikan iman kita ni betul-betul serah diri kita pada Allah. Lidah kita ni betul-betul banyakkan selawat, banyakkan zikir. Hati kita ni, hubungan hati kita ni dengan Allah Ta'ala sungguh-sungguh. Akhlak kita sama-sama manusia jaga sungguh-sungguh ibu ya. Jangan ada benci pada orang, jangan ada dendam pada orang, jangan ada dengki pada orang, jangan. Hidup kita ni tak lama ibu ya, kejap aja. Biar bersih hati kita ni, bersih diri kita, bersih hati kita ni ibu ya, daripada semua perkara-perkara, semua benda-benda yang boleh merosakkan hati kita. Boleh ibu ya, insya-Allah ya, kita baiki diri kita insya-Allah. Kita doa pada Allah ibu ya, kita sentiasa di dalam majlis-majlis ilmu. Doa pada Allah, kita sentiasa duduk hadir bernampil dengan para ulama yang mana mereka ini adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dekat dengan orang-orang soleh. Orang soleh tak semestinya dia alim, mungkin dia doktor, mungkin dia peniaga burger je, mungkin dia angkat sampah, mungkin dia cuci longkang, tapi dia soleh, masya-Allah, soleh, solat tak tinggal, jemaah, tahajud tiap malam, memang tahajud, walaupun dia angkat sampah kerjanya, tapi dia orang soleh dekat dengan Allah Taala. Allah uji dia kerja macam tu. Kan? Masya-Allah, tabarakallah. Allah uji dia. Rumah pun tak mampu nak beli. Rumah pun nyewa je. Kecil je mampu sewa rumah. Kan? Dia mampu bayar sebulan 400-500 je. Contohlah macam tu.
Orang pun pandai rendah pada dia. Tapi dia dengan Allah rupanya dia ni sangat rapat dengan Allah Ta'ala dan Allah cinta sangat pada dia. Berdamping boyah dengan para ulama dan orang-orang soleh insyaAllah ya. Okey. Siapa azam? Siapa ada azam dia sentiasa nak berdamping dengan orang soleh. Kat rumah-rumah ibu tu, kat masjid tu ramai ibu ayah, orang-orang soleh. Cari ibu ayah, orang soleh. Antara ciri orang soleh ibu ayah, dia jaga lidah dia. Dia tak cakap, dia tak ada cerita buruk orang langsung. Kalau mula ibu ayah yang ibu kenal, cerita buruk orang ni, jauhi daripada rapat dengan dia. Sekadar bagi salam cukuplah. Boleh ibu ayah insya-Allah. Wa ja'ala likulli kaukab hajaman muayyanan wa midaran yasiru fihi duna tasadum ma'a ghairi. Setiap planet pula Allah Ta'ala jadikan orbit tertentu yang mana dia berjalan atas orbit hingga tak ada berlakunya pelanggaran satu sama lain. Hatta sara min majmu'iha ma yusamma bis sama' wa ma yushbihu bil bina wa ma yushbihu bil bina. Maka dengan kebersamaan inilah digabungkan semua sekali dengan langit, bulan, bintang, matahari, digabungkan dengan Allah tak pada paksi masing-masing. Ini tempatnya sekian-sekian, ini tempatnya sekian-sekian. Ini letaknya di galaksi sekian-sekian. Maka Allah letakkan orbitnya dan semuanya beredar semua, berpusing semua pada orbit masing-masing dan tak berlanggar. Ini yang kita panggil sebagai satu binaan. Ya Allah. Sekarang ibu yang nampak tak langit itu satu binaan? Siapa sekarang dah nampak dah langit itu satu binaan? Siapa dah nampak sekarang ni langit itu rupanya satu binaan yang hebat oleh Allah Ta'ala? Siapa nampak sekarang? Ibu rasa tak hebatnya Allah Ta'ala cipta langit ni? Rasa tak ibu yang hebat Allah Ta'ala cipta langit? Hari-hari Allah Ta'ala bagi mata kita ni dapat melihat langit. Hari-hari Allah bagi kita dapat lihat langit. Malam-malam macam-macam ada dekat langit. Ibu ayah kita nampak hebat Allah Ta'ala. Pasal tu ibu ayah, bila satu orang beriman, dia tengok langit, dia tak tengok macam orang biasa tengok. Orang beriman, orang yang makrifat dengan Allah Ta'ala, orang yang kenal siapa Allah Ta'ala, dia tengok langit, dia nampak kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita kenal Allah Ta'ala, kita tengok langit, kita rasa hebat Allah Ta'ala cipta langit. Maka ibu ayah, apa yang akan keluar daripada lidah kita? Subhanaka faqina azabannar. Maha hebat Engkau Allah cipta langit. Ya Allah, lindungi kami daripada api neraka, Ya Allah. Akan sungguh-sungguh minta Allah Ta'ala, kita minta Allah lindungi kita daripada api neraka ibu ayah. Pasal apa? Pasal kita sedar Allah Ta'ala, langit ini hebat. Apatah lagi Allah Ta'ala cipta langit lagi hebat. Mudah-mudahan saya dan ibu ayah semua jadi orang yang takut sungguh pada Allah Ta'ala. Kita ni menumpang bawah langit Allah Ta'ala yang hebat ni. Ibu ayah kita menumpang bawah langit Allah Ta'ala, kita ni tak dapat. Kita ni ibu ayah, dunia ni tempat ujian kita. Dan Allah Ta'ala telah hantar Rasulullah SAW untuk bimbing kita. Syukur sangat pada Allah Ta'ala kita ni jadi pengikut Nabi SAW. Maka ibu ayah, kita kena banyak-banyak salawat atas Nabi SAW. Salawat sebanyak-banyaknya. Salawat sikit-sikit, salawat. Basahkan lidah kita dengan salawat. Salawat banyak-banyak ibu ayah ya, salawat. Menjadikan salawat tu benda yang melekat kat bibir kita, lidah kita. Sentiasa nak salawat aja. InsyaAllah ibu ayah ya. Jadi yang penting sekarang ni ibu ayah adalah kita faham dua ayat tadi ya. Kita jadi dua ayat kan? Kita faham dua ayat ni. Wa antum asyaddu khalqan am sama banaha rafa'a samkaha fasawwaha. Fahamkan dua ayat tu ibu insya-Allah. Okey. Sekarang pun asal pun dah awal ibu ya. Asal pun dah awal. Jadi saya pun rasa cukuplah setakat ini saja insya-Allah. Mungkin kuliah-kuliah kita macam ni, tafsir-tafsir ni mungkin dalam 45 ke sejam, 40 minit ke sejam sajalah insya-Allah. Ikut
pada keadaan saya dan masa yang kita ada, insya-Allah ibu ayah ya. Malam ni saya nak pergi ke Bagan Lalang, teman pakcik saya menjala. Mancing ada, menjala ada, dekat laut lah, naik bot. Lepas isyak kita pergi, insya-Allah sampailah dekat subuh besok. InsyaAllah ibu ayah doakan, insyaAllah ya. Doakan dapat ikan-ikan yang best-best. InsyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa iyyak wa afwan. Sama-sama ibu. Lepas daripada ni mulai besok Haji 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 Nasir. Kalau nak rakam video boleh ya. Saya dah benarkan rakam video dan dikongsikan kat YouTube. Mudah-mudahan ibu-ibu yang ikuti, tak sempat boleh ikuti dekat YouTube, insya-Allah. Sekian itu saja ibu ayah ya. Aku qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.